kita tengok hari ni ramai yang macam makcik bawang, tentera bawang kita menyerang mereka. Jadi kadang-kadang kita ni maki hamun dan sebagainya. Bagaimana kita nak, mungkin ada contoh daripada zaman kenabian, bagaimana berperang dengan mereka, adakah masih kita perlu kekalkan akhlak ataupun biar sama tara, biar gaya berkurungan ruas. Sebab mereka ni tengok cara mereka berhujah, maki hamun semua, dahsyat juga ya. Jadi kita nak berlawan dengan mereka macam mana? Adakah perlu secara berakhlak ataupun mereka ni tak makan saman punya kaum, macam kena bagaimana kita sebagai Muslim nak berpendirian, nak berlawan, berhujah, jadi hujatul Islam, pada masa sama nak nampakkan akhlak tu bersinar sebagai seorang Islam. Itu cabarannya. Okey, ini benda yang sangat penting ya. Soalan yang sangat baik daripada Fitri, iaitu apabila kita nak berbicara tentang isu interaksi kita dengan orang yang berbeza agama dengan kita, betul, kita kena mendahulukan akhlak. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang hikmah, bukan akhlak saja tapi hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seru kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga dengan nasihat yang baik. Okey. Hikmah ni, apa dia? Hikmah ni laras bahasa yang sesuai dengan orang yang sesuai. Maksudnya, kalau dia cakap laras bahasa yang baik, kita cakap yang baiklah. Tapi kalau mereka memulakan peperangan dengan kita, mereka bom saudara kita, jadi kita kena bercakap laras bahasa yang sesuai dengan bahasa mereka. Awak pembunuh, awak pengkhianat, awak dimurkai Tuhan, laknat Allah terhadap orang yang membunuh. Yang ni tak ada masalah. Cuma jangan menyebutkan perkataan yang lucah lah, yang kotor, yang tak ada kaitan dengan apa yang mereka buat. Kerana kita nak menunjukkan ketegasan kita. Oleh kerana tu, ya, kalau kita tengok dalam sejarah Nabi pun, Nabi berperang. Dan berperang itu termasuk dalam akhlak. Jadi kalau kita tengok, Hamas umpamanya kan, mereka ini berperang. Sebelum mereka berperang, mereka akan beritahu mereka nak serang mana. Okey, kami nak serang sini, kami nak serang sini. Ini sebenarnya akhlak dalam peperangan. Supaya orang awam yang bukan tentera dapat melarikan diri. Orang awam yang bukan rakyat Israel boleh untuk berlindung. Tapi orang Israel tu sendiri yang memang ada warga negara Israel ini, para ulama seperti Dr. Zul Qardawi dan guru saya Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyebutkan mereka ini memang dikata memang orang kata apa, perampas lah, memang layak lah untuk diserang sebab kerajaan mereka dan mereka meredai penyerangan itu berlaku dan mereka sendiri merampas tanah Palestin. Jadi sebab itu ada masalah bila orang kata apa, terkena dengan orang-orang awam yang bukan tentera pun, tapi sebab mereka merampas tanah orang Palestin, maka mereka layaklah untuk menerima keadaan itu. Tapi serangan itu mesti diberi inzar, maksudnya mesti diberikan amaran dulu. Amaran, kami akan serang pada sekian. Sebab itu kalau kita tengok Hamas kan, dia beritahu. Dalam peperangan yang terbaru ni pun dia beritahu. Dia kata kami beri masa sampai pukul sekian-sekian. Kalau tidak mengosongkan Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa daripada tentera, tak benarkan orang Islam masuk, maka kami akan mula serangan. So mereka memberikan peringatan demi peringatan. Kenapa? Kerana peringatan ini merupakan akhlak dalam peperangan. Merupakan akhlak dalam peperangan. Itu benda yang sangat-sangat penting. Tapi tak bermakna lah kalau tak beri peringatan tak boleh serang. Tak, boleh juga. Tapi bergantung sebab Nabi SAW sendiri menyebut al-harbu khada'ah. Peperangan itu merupakan tipu daya. Maksud dalam perang ni boleh juga kita menggunakan taktik menipu, memperdayakan musuh untuk mengalahkan mereka. Kerana mereka itu harbi, darah mereka halal. Tak ada masalah. Cuma kita kena ingat, bila kita menggunakan bahasa yang kotor, kita bukan nak sebut pada mereka saja. Kita nak tunjuk juga ketegasan kita kepada orang yang menilai kita. Orang yang bukan Yahudi. Di dalam dunia ni bukan hanya Yahudi dan Muslim aja, ada Kristian, ada Hindu, ada Buddha. Mereka akan tengok bagaimana orang Islam berinteraksi dengan isu, berinteraksi dengan konflik. Jadi kalau mereka melihat orang Islam sangat tegas, tapi tak menggunakan langsung bahasa yang kotor, maka mereka akan respect pada orang Islam menunjukkan ketegasan itu. So sambil kita membantah orang Israel, sambil itu juga kita berdakwah kepada orang yang melihat. Tapi sebenarnya berjaya sebenarnya, bila kita tengok makin ramai negara-negara yang bukan Islam, yang pro kepada Palestin dengan kekuatan media sosial, kekuatan tentera-tentera bawang Muslimin menunjukkan solidariti kepada orang Palestin. So akhirnya kita berjaya. Sebab itu Israel sekarang ni betul-betul main play victim. Sampai taruh gambar konon dalam keadaan takut untuk menunjukkan, untuk mendapat belas kasihan simpati dunia kepada mereka. Untuk mendapatkan simpati daripada dunia. Jadi ini benda yang kita kena tahu jugalah. Ya.